Okey, tak apa. Cerita dia macam ni. Cerita dia balik dengan Ali bermula pada tahun tak selabang tahun 1996. Ya, deng. Tahun 1996 waktu tu abang kecil lagi lah. Dan waktu tu abang Ya ni Allah, seramnya. Ya. Okey. macam mana nak dapat apa bagi abang gelak ni? Mana sibuk seram Okey. Okey, alright. Cerita tahun 1996 waktu tu abang kecil lagi. Waktu tu abang ni dulu duduk rumah mengasuh. Mak abang kerja dekat kilang tuala lah. Ayah abang dia kerja Jepam lah waktu tu, Jepam. So, malam tu abang pukul 8 malam abang dengan adik-beradik abang 3 orang, ayah abang ambil lah. Ambil kami dekat rumah pengasuh, balik ke rumah lah. Okey, balik ke rumah. Lepas tu ayah abang katalah kat kami 3 orang. Ya. Hampa tidur dulu. Abah nak pergi ambil mak hampa sat kat kilang tuala. Kilang tuala tu kat Mat Mendin. Masa tu kat Mat Mendin Kilang tuala lah tak ada dah, kilang tuala tu tak ada dah. Waktu tu tahun 1996. Dan lepas tu kebiasaannya kalau kata bila ayah abang nak pergi ambil mak abang ni, dia akan bawa adik bongsu lah, adik yang kecil. So tinggallah abang dengan abang sulung lah, 2 orang. Ya. Tinggal sulung. Waktu tu dalam pukul 11 malam, ayah abang beritahu ke abang, so tidur kunci pintu, tunggu sampai abah balik dengan mak lah. Sebab abah nak pergi mak, hampa tunggu kat rumah. So kami pun duduk 2 orang. Masa tu abang sebelah abang umur dalam darjah 6 kot, darjah 5 kan waktu tu lah. Okey, lepas tu abang ni tengok kami pun tidur lah. Abang sulung abang tidur. Dia pun tidur lah. Jenis abang sulung abang tidur, dia tidur sungguh, tidak mampu. Dia pagi baru dia bangun. Tetapi tak apalah, abang pun tidur. Bila abang tidur malam tu, secara tiba-tiba abang dengar seakan-akan ada larian. Ada satu larian, bunyi orang berlari dekat luar rumah. Waktu tu abang duduk rasa pelik, siapa duk berlari dekat luar rumah ni Pali? Tengah-tengah malam, pukul 12 tengah malam. Dengar dekat lah. Dia lari, dengar bunyi seketul-seketul lari, cek lari kan. Dia lari. Betul Kucing lari, ke? Kucing. Dah, kalau kata bunyi kucing, abang boleh ni, tapi ni bunyi orang berlari. Bila bunyi orang berlari ni, tak apalah. Abang pun kata tak mungkin. Abang pun fikir positif. Mungkin benda lain lah kot. Ada orang tengah berlari ke malam-malam kan. Jogging ke apa. Tapi siapa nak jogging pukul 12 tengah malam tu tak? Kan? Ya. Betul tak kan? Lepas tu, nak cerita mai, abang dengar sekali lagi larian tu berbunyi. Dia lari tiba-tiba dia berhenti betul-betul depan pintu rumah abang. Dia betul dah selepas dia berhenti tu dia terdiam seketika. Kan? Selepas itu abang seakan-akan mendengar bunyi ketukan. Tentu abang dekat dengan pintu kan macam mana? Dah, abang duduk atas katil tapi abang dengar. Sebab masa tu kami 2 orang je. Memang ayah abang tutup lampu semua. Memang so bilik tu dekat dengan pintu? Bilik tu dekat dengan pintu rumah. Dan pintu bilik tu terbuka. Pintu bilik terbuka, tak tutup. Okey. Masa tu pula abang pun dah rasa seakan semacam lah. Semacam, tak apa. Lepas tu pula secara tiba-tiba abang dengar berlari dalam rumah abang. Dalam rumah? Dalam rumah. Tadi luar rumah. Lah ni dalam rumah pula. Bila dia berlari dalam rumah, dia berlari ikut dapur, dia berlari dengar masuk bilik ayak. Lepas tu dia berhenti dekat switch bilik ayak, dia buka tutup lampu. Hantu ni boleh ketik lampu. Dia main switch pula. Betul. Dia main switch pula. Dia main switch. Abang ni pun rasa satu macam dah paling kali masa tu. Dua risau dah. Lepas tu dengar pula tak berlari, dia berjalan. Siap jalan, dia masuk bilik abang. Dia masuk bilik abang. Makin seram Kalau kata abang boleh dengar background muzik dia abang. Lagi dah habis live lagi abang dengar lah. Okey. Abang sambung abang jangan lari, abang duduk, abang duduk jangan lari. Okey. Lepas itu cerita dia semasa abang dengar dia di dalam bilik abang kan. Secara tiba-tiba abang dengar bunyi motor ayah abang balik. Balik. So bila balik tiba-tiba dia berlari keluar. Okey, lepas tu dah tak ada apa-apa. Okey, tapi keesokan malam tu ada lagi. Ada lagi. Turut. Ada lagi. Dia ada lagi. So bila keesokan malam, abang beritahu lokasi dia lokasi kejadian ni adalah rumah waktu tu rumah quarters lama dekat Tanbi Kecil. Rumah tu waktu tu.
Tandu kecil lah, kat tandu kecil. Dan orang kata pada malam yang kedua yang abang kena tu, okey, malam kedua sama juga ayah abang akan keluar pergi ambil mak abang. Kemudian nak cerita mai, abang tiba-tiba terdengar di dalam rumah abang ada orang seakan-akan melompat-lompat. Daripada dapur dia lompat-lompat, tapi lompatnya bukan satu dia lompat, dia ada banyak orang lah, macam bermaksud banyak benda lah yang sedang lompat tu. Tak apalah. Abang pun cubitlah, abang suruh bangun. Tak bangun, lena juga tak bangun, tapi tak apa. Lepas itu abang terdengar sampailah lompatan itu sampai ke dalam bilik. Sampai ke dalam bilik Bila sampai ke dalam bilik, ini cerita benar bukan diceritakan untuk ni, tapi ini adalah cerita benar. Dan apabila abang terdengar di dalam bilik, dah sampai ke dalam bilik tu, abang dah rasa memang perlu jantan keluar dah lah. Jantan semua keluar dah, risau dah lah kan. Dan secara tiba-tiba abang merasakan bahawa lembaga itu dia duduk di sebelah abang, tidur di sebelah abang. Abang dah mula rasa ni. Dan masa tu pula abang masih lagi mamai. Abang kali-kali terpeluk Ya Allah. dia. Makin seram. Bila abang terpeluk, abang ingat bantai peluk abang. Tapi abang rasa pasal besar semacam, lepas tu keras macam kayu. Ini cerita betul. Itu keras macam kayu. Tak buka mata. Tak buka mata lagi. Tak buka mata lagi. Abang pun kali pergi dekat abang seluar abang peluk dia, abang rasa lain. Kan? Sebab bila abang peluk belah sini, abang rasa kayu yang sejuk tau. Kayu yang berlepas hujan. Bila hujan, kan kayu bila lepas hujan dia sejuk kan. Macam tu. Dia punya. Selepas itu abang baru dengar suara background muzik ni. Okey, lepas itu dia cerita, abang ni bangun. Abang bangun duduk menunjuk. Abang buka mata pelan-pelan dan alangkah terkejut abang ingat sekok rupanya 3 ekor. Ada ekor. Dia tak ada ekor, orang panggil ekor lah kat dia. Sama 3 orang kot. Dia 3 ekor kan. Betul. 3 ekor. Dia duduk tu 3 berangkai kat tepi abang. Sebab abang duduk kat tepi besar, so 3 berangkai tidur belah tepi. 3 ekor. Dan lepas tu abang tidur balik, dan abang tak tidur lah. Abang pejam mata, abang buat tidur. Tapi masa tu abang dah rasa sebab dia mula mengetuk kepala abang menggunakan bunjut kepala dia. Cerita betul. Cerita betul. Dan masa tu abang dapat tahu bahawa kehadiran abang bangun tu dia tahu. Dia tahu abang bangun. Dari tu abang tahan. Abang pulas lah. So nak bagi abang Sulom bangun kan. Abang Sulom tetap tak bangun. Lama abang terpaksa bertahan. Bertahan. Dan lepas itu pada lama tu dia duk cuba hinggut abang pula. Dia hinggut abang. Dia hinggut. Dan tiba-tiba abang terdengar. Abang terdengar bunyi motor, dan abang ingat dia kehilang situ tak? Rupanya tak. Dia mengengsot turun daripada katil. Dan dia melompat kembali ke belakang dapur. Dan bila abang tanya dekat mak abang, sebab abang cerita mana ni kat mak abang kata dekat belakang dapur abang memang ada lebih kurang 10 pokok pisang. Tempat dia lah tu. Tempat dia masa tu 10 pokok pisang. Dan abang cerita dekat mak abang. Abang cerita kat mak abang sebab abang kecil lagi, abang rasa abang kena pergi berubat masa tu. Abang rasa macam lemah semangat. Betul tak? Macam lemah semangat lah. Lepas tu abang pergi berubat. Dan memang betul orang yang ustaz berubat tu kata memang betul ada kat belakang tu. Dan pada masa yang sama, hari seterusnya tu, sambung hampa tak habis. Ada hari seterusnya lagi. Ada hari seterusnya tu. Kan? Pada pukul 8 malam, abang dengan adik abang dah balik ke rumah. Lepas tu hari Sabtu. Mak abang semua ada lah kat rumah. So tak takut sangat lah. Tapi waktu tu pada pukul 8 malam, abang nak ke dapur nak pergi ambil mainan dengan adik abang ni. Mak abang semua duduk depan. So abang pun pergilah ke belakang kat dapur nak ambil mainan. Secara tiba-tiba abang nampak dia duduk dekat tepi tingkap sedang tengok dalam, ikut dalam. Duduk tepi tingkap. Putih melepok lah masa tu. Putih melepok kan. Memang masa tu abang nampak, dan adik abang pun nampak. Dan cuy abang tu benda apa tu? Abang kata jangan layan. Abang kata. Dan lepas-lepas itu bahaya.
Dan lepas itu dekat situ memang gangguan tu memang berlarutan sebenarnya sampailah abang pindah ke Bagan Ajam. Berlarutan dia macam-macam. Abang tengok diganggunya cuma abang cerita ni cerita Acong lah kan. Acong dulu, cerita Acong. Kita abang panggil dia Acong, panggil nama betul dia. Cerita dia memang masa tu memang membuatkan abang betul-betul masa tu agak tertekan dengan stres jugalah waktu tu Bali. Sebab nampak depan mata dan juga hari-hari diganggu masa tu. Dan baru ni pun abang dah dengar cerita juga lepas-lepas lepas-lepas quarters tu dah tak ada dah. Quarters tu dah dirobohkan dan dibuat satu PPRT kat situ. Dan ada jugalah abang dengar cerita yang sama juga daripada orang yang duduk kat situ PPRT, dia berjumpa benda yang sama tapi dekat dalam lift. Yang tu pun abang dengar. Yang itulah yang cuma yang itulah kadang-kadang bagi abang satu moral pengajaran bagi cerita abang ni, kadang-kadang anak-anak kita atau budak-budak kecil ni depa memang akan diganggu ataupun mungkin akan nampak benda-benda macam ni, tapi kalau kata depa cerita kat kita, kita jangan buat benda tu macam lawak lah sebab kita kena mengambil depa, kadang-kadang depa nampak benda tu. Dan abang nampak memang real depan mata. First abang pernah nampak yang abang cerita tadi. Yang kedua, dia main bukan dalam bentuk tu, dia juga ada pernah main dalam bentuk tentera Japan. Ada juga. Abang tengok juga dalam rumah abang juga benda berlaku, rumah lama abang tu. Ni memang cerita sambung tak apa orang, bukan apa nak simpan lain ni. Tak boleh. Sambung. Okey, tak apa. Habis terus tak apa. Habis terus. Kalau kata abang tak cerita sampai habis, balas lagi kami tak boleh tau. Dia kena cerita sampai habis juga. Okey, yang berlupa kita di live Facebook tau. Sekarang ni abang, kita ada 50 mata memandang. Tu 50 mata memandang. Dan tengok kita bersama dengan DJ Ezrin kita. Yang tajuk paling best sekali dah berkongsikan pengalaman yang kisah seram betul terjadi. Okey abang, betul terjadi. Okey, kalau yang minat horor boleh. Segmen terbaru DJ Fazli kita boleh buat untuk horror punya ni. Dan satu lagi balik, apa ada yang abang nak cerita selepas tu, waktu abang kecil-kecil ada satu bulan yang abang cukup suka tidak akan ada gangguan kat rumah tu lah. Waktu bulan puasa memang tak akan ada gangguan apa-apa. Tapi lepas saja bulan puasa dia akan main ada gangguan. Dia gangguan yang abang pernah tengok juga adalah daripada segi macam mana tau. Yang abang cerita tadi satu, yang keduanya dia datang dalam bentuk Japanese tu lah abang tahu, Japan. Dia main tu, dia dalam keadaan dia mengheret kaki yang putih. Yang tu mengheret kaki yang putih. Waktu tu dia memang abang terdengar dia main semua dari dapur rumah abang lah, rumah lama abang, dari dapur rumah abang. Dia main dari dapur dan dia mengheret bunyi tu. Dia mengheret, kita dengar heret sambil dengar suara yang sedang menahan sakit lah. Ada bunyi suara. Ada bunyi suara abang? Ada bunyi suara. Bunyi suara dia anak abang buat, dia seakan-akan bunyi macam dia berdengus. Jangan. Dia berdengus. Bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Dia berdengus dia. Macam tu. Macam ni? Dia punya berdengus. Dia macam tu. Dia berdengus. Bila dia berdengus Sekali lagi. tu. Sekali lagi. Dia bunyi macam dia bawa kaki yang putih tu. Yang tu dia bawa kaki yang putih. Satu. Dia bila dia main, dia masuk, dia akan masuk ke dalam bilik lah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua abang tengok adalah membawa kepala. Yang bawa kepala ni dia lain sikit. Yang bawa kepala, dia akan dulu abang punya kipas ni jenis berdiri tau. Kipas jenis berdiri. Bila kipas jenis berdiri, dia berdekati abang, katil abang double decker. Kedekatan sebelah katil mak abang. Satu bilik duduk satu keluarga. So diletakkan satu kipas berdiri tu. So dia akan menghembus lah kedua-dua bahagian, mak abang dengan abang lah. So bila abang terdengar dia main kan. Bayangkan masa tu abang membuka mata, tahu apa yang abang nampak? Abang nampak di sebelah kipas tu, dia duduk sebelah kipas, dia buat benda yang sama, dia pun menghembus, buat seolah-olah menghembus. Macam tu. Dan lepas itu dia seakan-akan tahu yang abang tengok dia seakan-akan
tahu yang abang tengok dia tahu, dia nampak, dia perasan macam bila abang walaupun abang buka bantai sikit dia tengok ke mata dan dia nampak. Memang abang nampak. So secara tiba-tiba abang dengar bunyi tapak berjalan. Dia mai ke katil abang. Bila dia mai ke katil abang bawa kelambu tau, katil abang tutup dengan kelambu. Abang duduk bawah kan, abang tutup dengan kelambu kan. Abang dengar bunyi kelambu abang pula dibuka. Tahu bermaksud macam mana? Dia buka tu, dia meletakkan kepala dia dekat tepi dan tangan dia buka. Dan abang terdengar betul-betul dekat tepi telinga abang bunyi dan pernah macam bunyi seolah-olah dia sedang bernafas. Dan lepas tu, oleh kerana dia tengok abang tak, dia hinggut abang tu, abang memang tak respon, abang buat keras badan tu kan. Abang duduk peluk abang sulung. Dan lalah dia gunakan kepala dia hentuk kepala abang, dia hentuk ke atas. Yang tu cerita dia. Seram pula. Memang seram. Waktu kecil tu lah abang share. Pertama kali ni abang share dekat dalam grup geng DJ Budget kita dan DJ Live kita dengan DJ Fazli. First time abang share sebab apa? Sebab Fazli buka satu platform yang ni untuk kita cerita yang benar lah. Ya, insyaAllah.